Generasi dulu banyak berinteraksi dengan buku. Generasi sekarang banyak medium selain buku. Ada podcast, ada video, ada selain daripada buku, kalau tulisan ada Facebook ke ada Twitter, benda-benda yang tulisannya pendek dan boleh dibaca dengan cepat. Ini satu pembincangan yang menarik sebab saya pernah tanya dekat seorang akak ni kuat membaca. Saya cakap dia, ada tak perbezaan orang yang membaca dengan orang yang tengok video kan? Lepas tu dia kata sebenarnya orang yang membaca buku ataupun golongan yang membaca buku ada energi yang lebih tinggi sebab buku tu satu nak membaca tu dah perlukan energi, nak analyse tulisan tu sebab kita tak mendengar tau, kita membaca. Certain buku ayat dia panjang, kalau kau buka buku Syed Nakib Alatas misalnya, Allah mana titiknya macam tu. Okay? Sebab itu outcome orang yang membaca, tak kisahlah what generation, membaca buku, orangnya biasanya ada kesabaran yang tinggi, ada kebolehan untuk bertahan dengan proses yang panjang sebab kita go with the process. Berbanding dengan orang ataupun generasi yang lebih tertumpuk kepada medium bukan buku, medium yang lebih laju, misalnya podcast. Kita orang baru bersembang hari ni, benda tu hari tu rupanya generasi bawah-bawah kita orang ni, bila dia tengok Netflix ataupun dia tengok YouTube, dia lebih suka cepat kan, dia nak tengok konten je lah. Macam contohnya tengok cerita Inventing Anna kan, tengok pap habis. Rather than kita yang lahir 1995 ke, macam tua sangat je aku ni, 1995 je, kita suka macam layan kan, macam okay 4 jam kita layan 4 jam tu. So rupanya kita tak sangka gen bawah kita ni bila tengok YouTube dia suka cepat kan. Satu sebab diorang dah biasalah, diorang ada kebolehan ataupun capacity untuk mempercepatkan proses tu sebab maju kan. Cuma outcome dia ialah kita dapatlah satu generasi yang suka benda cepat kan, nak semua benda serta cepat, yang mungkin akan ada tendensi untuk tak boleh faham, tak boleh compute kenapa kena ada proses. Macam tu. Benda ni, inilah yang kita panggil generation gap. Saya lahir 1995, saya sempatlah duduk dalam era radio. Kalau selain daripada radio ada function CD, ada function tape. So saya tahulah perasaannya untuk tidak boleh mempercepatkan. Saya ialah generasi yang macam sekarang ni tengok TV ataupun tengok YouTube ke tengok Netflix boleh cepatkan, boleh tengok seorang-seorang, suka hati kita nak tengok dalam bilik ke apa. So saya sempat merasa dua zaman ni. Kita sebagai orang yang berpengalaman ataupun ada pengalaman sikit daripada mereka, lebih tua ke apa kan, kita pun kena ingat dunia berputar, dunia berubah. Kita kena cope dengan dunia baru. Kalau dunia baru cepat, kita tak boleh stay lambat. Memanglah anak-anak tu ada tendensi untuk tak boleh memberi tumpuan yang lebih lama ke, dia jadi attention span dia pendek kan. Dibalik kepada kita, macam mana kita nak bantu mereka dalam keadaan kita tak boleh perlahankan dunia mereka laju. Maksudnya memang dunia dia akan laju. Kita kena ajar dia orang macam mana nak hustle dalam dunia laju tu. Dalam keadaan dunia laju, mereka masih ada value kesabaran, mereka masih ada value untuk hormat masa orang. Itu balik kepada pengajian ataupun cara anak-anak dibesarkan di rumah. Kita ajar anak kita macam mana. Memang TV misalnya tak boleh laju kan, tapi bab makan kita boleh kontrol. Kita boleh latih dia untuk bersabar. Kita cakap, Suri, mama nak masak ni, awak tunggu sejam, misalnya macam tu kan. Awak tak boleh makan right away. It doesn't work that way. Kalau kita order Grab pun dia akan sampai setengah jam, 40 minit. Dia kena faham situasi tu dan kita kena belajar untuk terapkan kepada dia. Sebab memanglah efisiensi ni bagus, tetapi kesabaran pun bagus.